Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Sadaqallahul Azim. Maka ketika anaknya itu sampai kepada usia berusaha bersama dengannya, Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat engkau dalam mimpiku bahawasanya aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati aku daripada orang-orang yang sabar. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, kita di dalam siri yang keempat, memakna Aidul Adha. Kita masih lagi berada di dalam ayat 102 surah As-Saffat. Dan kita telah menyelesaikan beberapa aspek keindahan bahasa yang telah dirakamkan Allah dari ungkapan ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya. Dalam siri yang kedua, kita menyingkap tentang proses parenting yang berlaku antara ayah dengan anak. Dan di dalam siri yang pertama, saya telah mengupas tentang keindahan kisah ini disusun dan diletakkan Allah di dalam surah As-Saffat. Tetapi kali ini, kita akan merenung panjang jawapan Nabi Ismail yang kita boleh bahagikan kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama, iaitulah bahagian Ya abati fa'al ma tu'mar, dan bahagian yang kedua adalah bahagian Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Mari kita beri perhatian kepada bahagian yang pertama terlebih dahulu. Bahagian yang pertama ini bermula dengan jawapan balas Ismail alaihissalam yang membalas dengan ungkapan ayah, Ya abati, dan bukannya Ya abi. Artinya, apabila ayah memanggil anak dengan panggilan kasih sayang, ketika diuji Allah dengan perintah yang terlalu amat berat, anak tidak tergugat kasih cintanya kepada ayahnya, meskipun perintah ini begitu mengejutkan. Saya menjangkakan Ismail akan mengambil masa yang mencukupi, kerana ayahnya meminta dia mengambil masa dengan menggunakan perkataan fanzur. Tetapi anak telah memberikan respon spontan. Anak telah memberikan respon spontan. Dan inilah yang menyebabkan kita memahami apakah itu halim yang pernah saya huraikan sebelum ini di dalam siri yang kedua. Di mana halim di antara maksudnya adalah seseorang yang sudah pada batang tubuhnya adanya darah daging kesabaran. Dia sudah secara automatik diberikan kekuatan oleh Allah hasil daripada pendidikan ibunya dan mungkin ayahnya pun bersama, yang menyebabkan dia tidak perlu berfikir panjang. Anak terus berkata dengan spontan, ayah, saya sayang ayah. Sebagaimana ayah menyayangi saya kekal menyayangi ayah. Walaupun dahulu ayah pernah menguji saya dan ibu, saya memahaminya ia perintah Allah. Dan ayah membesarkan saya dengan kisah-kisah orang-orang yang sabar. Lalu saya tidak tergugat kasih cinta saya kepada ayah. Tuan-tuan, di sini kita merenung panjang. Sesetengah Muslim, apabila mereka semakin beragama, anehnya mereka semakin hilang kasih cinta sesama manusia. Entah mengapa adanya rasa kebencian. Apabila kita semakin beragama, tiba-tiba anehnya adanya sikap untuk membenci kepada sesama Muslim yang belum lagi beragama seperti sehebat kita. Lalu kita menyangka kita terlalu tinggi dan mereka terlalu rendah. Lalu kita menyangka kita terlalu baik dan mereka terlalu jahat. Sedangkan sepatutnya kita belajar daripada Ismail. Semakin kita beragama, semakin diuji Allah dengan ujian keagamaan yang lebih tinggi. Ia tidak menjejaskan kasih cinta kepada hamba-hamba Allah.
Dia tidak menyejaskan kasih cinta kepada ayah sendiri. Saya menjangkakan jawapan Nabi Ismail berkemungkinan seperti jawapan anak kepada Nuh alaihi salam, yang apabila ayah memanggilnya ya bunayya arkam ma'ana, anak tidak pun memanggil balas dengan ya abati. Anak terus berkata sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tetapi Ismail nyata berbeza. Ungkapan pertama yang muncul di mulutnya adalah, ayah, semua yang berlaku ini tidak menggugat kasih cinta saya kepada ayah. Ya abati, if'al ma tu'mar. If'al adalah suatu kata perintah yang bererti bersegera. Maka anak ini memperingatkan semula kepada ayah. Sebagaimana telah saya nyatakan sebelum ini, apabila ayah mengemukakan kalimat fanzur mada tara, ini bermakna Nabi Ibrahim memahami mimpi ini sebagai perintah Allah yang mempunyai pilihan untuk melaksanakan dengan mubadarah, bergegas, bersegera, atau boleh dilaksanakan apabila telah ada persiapan mental yang kuat dan kukuh daripada anaknya khususnya. Tetapi Ismail telah memberikan respon balas dengan mengingatkan semula ayahandanya. Tengok, ini Halim. Mengingatkan semula orang-orang di sekelilingnya. Bukan dia seorang saja, tetapi meminta dan mengingatkan orang-orang di sekelilingnya untuk mempunyai karakter seperti beliau. Maka Ismail mengingatkan ayahnya untuk bergegas melakukan perintah ini. If'al berartinya kata perintah. Lakukan dengan segera, wahai ayah. Dan ini bukan mimpi yang memberikan isyarat boleh ditangguhkan. Jadi kita belajar sesuatu juga di sini. Ismail sudah memahami tafsiran mimpi. Bukan sekadar Ishak, bukan sekadar Yaqub anak kepada Ishak, dan bukan sekadar Nabi Allah Yusuf AS, tetapi Ismail AS. Ismail mengingatkan ayahnya bukan sekadar bergegas, tetapi if'al. If'al dia tidak sama dengan i'mal. Yaf'alun tidak sama dengan ya'malun, walau terjemahan kita menyatakan sama, iaitu melakukan. Tetapi if'al artinya melakukan dengan mudah, melakukan dengan pantas, tidak memerlukan usaha. Berbanding dengan amal, amal memerlukan usaha. Amal memerlukan kesungguhan. Amal memerlukan masa yang teliti mencukupi. Seolah-olah Ismail mahu berkata kepada ayahnya, lakukan tanpa berfikir panjang. Lakukan tanpa mengalami kesukaran dan kesulitan. Lakukan dengan bergegas dan pantas, wahai ayah. Ini if'al ma tu'mar. Saya menjangkakan Ismail akan menyatakan, ya abati fa'al ma syi'ta. Kalau itulah ungkapan anak, if'al ma syi'ta, ayah lakukanlah sekehendak ayah. Ini jawapan orang pasrah. Ini jawapan orang pasrah. Maksudnya orang yang tiada pilihan, lalu beranggapan bahawasanya apakan daya. Ini sudah menjadi perintah Allah, wahai ayah. Lakukanlah. Saya memahami ajal maut di tangan Allah, dan Allah berkehendak ayah sebagai asbab. Saya terima perintah ini. Saya menurut perintah. Tetapi jawapan balas Ismail adalah if'al ma tu'mar. Anak mengingatkan ayah, mimpi itu adalah perintah Allah. Mimpi itu perintah Allah, wahai ayah. Dan anak ini tidak mengungkapkan ya abati izbahni. Ya abati izbahni. Maknanya anak tidak berkata, wahai ayah, sembelihlah saya. Mengapa tidak diungkapkan ungkapan yang telah dinyatakan oleh ayah tadi, izbahni? Kerana sekiranya Ismail menyatakan izbahni, ia bererti perintah yang difahami oleh Ismail adalah hanya perintah penyembelihan. Tetapi dengan menyatakan ma tu'mar, seolah-olah Ismail mendidik ayahnya dan dirinya, kalau perintah Allah lebih berat daripada penyembelihan, ia pasti perlu dilakukan dengan segera. Subhanallah. Seberat mana pun perintah Allah mesti ditunaikan. Allahu Rabbi. Di mana kita nak letakkan diri kita dalam ayat ni, tuan-tuan? Ismail memberitahu ayah, kalau ada perintah yang lebih berat daripada ini, dan kita tidak boleh bayangkan dengan fikiran, ada ke tidak ujian yang lebih berat daripada ini. Ismail mengingatkan, kalau ada yang lebih berat daripada ini, itu adalah ma tu'mar.
Ini bahagian yang pertama ungkapan Nabi Ismail. Mari kita habiskan. Satajuduni insya-Allah minas sabirin. Ayah akan mendapati saya insya-Allah daripada orang-orang yang as-sabirin. As-sabirin bukan sekadar sabar. As-sabirin adalah isim fa'il. Ia bukan satajuduni insya-Allah minal ladina yasbirun. Dia boleh berlaku begitu. Dia boleh berlaku dalam sirah kata perbuatan. Namun bila dalam sirah kata pembuat, iaitu fa'il, di sini ada kehalusan bahasa kerana kita perlu memahami Ibrahim dan Ismail alaihissalam berkemungkinan besar tidak berbicara dalam bahasa Arab. Lalu Allah terjemahkan dengan kalimah-kalimah yang ringkas, tetapi inilah kalimah-kalimah bahasa Arab yang jawami'ul kalim, di mana ia menunaikan beberapa patah perkataan yang lebih banyak di dalam bahasa yang lain. So, as-sabirin berarti mereka yang kekal dalam kesabaran. Dari awal ujian hingga ke hujung ujian. Apa yang disebut di dalam surah Yusuf sebagai fasabrun jamil. Ayat Al-Quran saling kukuh mengukuhkan antara satu sama lain. Mereka yang daripada awal sampai ke hujung ujian, mereka kekal dalam kesabaran. Mereka bukan hanya sabar di permulaan and then gagal di penghujung. Gagal di pertengahan. Artinya, ayah akan mendapati saya dari kalangan mereka yang telah graduan dalam ujian-ujian seperti ini. Ayah akan mendapati saya tergolong daripada orang-orang yang ayah telah ceritakan, iaitu mereka yang lulus dalam ujian ini insya-Allah. Dan jawapan Nabi Ismail ini juga menyebabkan kita memahami beliau sangat berendah diri. Beliau tidak mengatakan satajuduni insya-Allahu sabira, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Khidir di dalam surah Al-Kahfi. Kerana setiap ungkapan ini ada konteksnya. Nabi Musa tidak pernah mengetahui adanya anak murid seperti beliau kepada Khidir. Dan Musa alaihissalam tidak pernah mengetahui sekiranya ada sekalipun anak murid ini boleh berjaya di dalam ujiannya. Tetapi Musa alaihissalam yang penuh dengan keyakinan, kita mengenal karakter Nabi Musa, dan kerana dia tidak mendapati pada Khidir ini adanya anak-anak murid yang lain, kerana pertemuan beliau dengan Nabi Khidir adalah Nabi Khidir yang berseorangan, bukan dengan anak-anak murid beliau, maka wajarlah Allah merakamkan ungkapan Musa, satajuduni insya-Allahu sabira wala a'si laka amra. Tetapi Ismail mengajar kita bahawasanya aku bukan orang yang pertama, wahai ayah, di dalam ujian seperti ini. Seolah-olah Ismail mahu berkata, wahai ayah, ada orang lebih hebat ujian daripada saya. Sama ada mereka sudah berlalu atau mereka bakal berlaku. Saya bukanlah orang yang pertama yang memulakan perjuangan ini. Ini ujian Allah dan saya salah seorang daripada pesertanya. Subhanallah. Begitu merendah dirinya anak ini. Begitu halimnya beliau. Begitu santunnya beliau berbicara. Dan anda boleh lihat adab beliau dengan Allah. Dan para alim ulama kita menyatakan mujulah Ismail mengungkapkan kalimat insya Allah, menyebabkan beliau kekal dalam kesabaran. Yang menyebabkan ayat selepas ini muncul yang kita akan huraikan, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Beberapa checkpoint ini penuh dengan ujian, khususnya daripada syaitan. Tetapi kerana Ismail mengungkapkan insya Allah dan menyebutnya di hadapan ayahandanya insya Allah, lalu dengan tabarruk, dengan barakah kalimat insya Allah yang diungkapkan dengan mulut dan hati, maka Allah memberikan kekuatan kepada Ismail untuk mengalami ujian ini bukan sekadar semasa pertama kali mendengar perintah ini daripada ayahnya, bahkan sepanjang perjalanan mendaki bukit untuk menuju tempat penyembelihan, bahkan ketika diikat di belakang dan dijatuhkan ke atas batu dan apatah lagi pisau sudah menghampiri di kulit ini. Ada orang boleh ragu dan taradud pada bila-bila masa. Pada bila-bila masa. Akibat daripada gangguan, keraguan daripada syaitan. Tetapi kerana barakah insya-Allah Ismail telah punya kekuatan untuk bersabar. Kita tak kuat untuk sabar, tuan-tuan. Kita tak kuat untuk sabar. Tetapi dengan bantuan Allah kita akan ada kekuatan untuk bersabar di atas apa jua musibah. Kadang-kadang kita tengok ada orang ni, dia ditimpa musibah tetapi kita lihat dia sangat tenang dan sabar. Guru saya salah seorangnya, tidak perlu disebutkan nama, dahulu baru saja kematian ibu beliau. Dan kemarin beliau menerima berita kematian ibunya pula. Tetapi bila saya tengok guru saya itu, beliau kelihatan tenang. Subhanallah.
Kadang-kadang kita tertanya-tanya, apa kekuatan ini? Daripada mana kekuatan ini hadir ya? Saya percaya dan yakin. Mereka adalah individu yang memahami kekuatan, kesabaran hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bahagian yang kedua, ungkapan Nabi Ismail ini menyerlahkan adab beliau dengan Allah. Selepas bahagian yang pertama, ya abati menyerlahkan adab beliau dengan ayahandanya, subhanallah. Hanya dengan melihat jawapan Nabi Ismail ini terserlahlah gambaran Islam secara keseluruhan. Iaitulah hablum minan nas, hablum minallah. Ya abati hablum minan nas, insya-Allah hablum minallah, subhanallah. Ingat ya, kalimat insya-Allah sangat besar di sisi Allah. Bagi mereka yang tidak mengungkapkan, bahkan mereka yang mengungkapkan. Surah Al-Kahfi di antara sebab penurunannya adalah kerana isu yang serius di sisi Allah, iaitu Nabi terlupa mengungkapkan insya-Allah. Dan kalau terungkapkan insya-Allah sekalipun belum tentu kita tidak dibimbing oleh Allah untuk menunaikan janji kita yang kita sebut insya-Allah, sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam yang mengungkapkan insya-Allah tetapi gagal untuk menepati janjinya. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, di sinilah definisi Islam. Di sinilah definisi Islam. Di mana kalau Islam hanya setakat if'al ma tu'mar, maka seseorang Muslim hanya akan menunaikan setiap perintah Allah atas dasar tiada pilihan. Tetapi kerana adanya insya-Allahu minas sabirin, maknanya seorang Muslim sekarang memahami apa erti sebenar menjadi Muslim. Apa erti sebenar madza ya'ni intima'i lil Islam. Iaitulah dia perlu bukan sekadar melakukan kerana ia perintah Allah, tetapi memahami aku akan dapat kebaikan daripada perintah ini. Allah tidak memerlukan kesabaran kita. Allah tidak memerlukan kesyukuran kita. Allah tidak memerlukan zikir kita. Tetapi zikir, kesyukuran, kesabaran itu akan kembali kebaikannya kepada kita. Syukur mengajar kita berfikiran positif. Zikir memberikan kita ketenangan. Subhanallah. Dan kita perlu memahami satu perkara di sini, bahawasanya Nabi Allah Ismail alaihi salam sekarang telah mengajar kita untuk sabar dalam melakukan ketaatan. Bukan sekadar melakukan ketaatan. Ramai orang boleh melakukan ketaatan. Ramai orang boleh solat fardu. Tetapi mengapa tidak boleh meninggalkan maksiat? Sedangkan solat sepatutnya boleh melepaskan diri daripada mungkar dan fahsyak. Kerana dia solat dengan betul, tetapi hatinya tidak sabar dalam menunaikan salat. Hatinya tidak fokus sepanjang 5-10 minit menunaikan salat. Sebab itu apabila seseorang itu melakukan sesuatu perintah, dia perlu khusyuk dalam melakukannya. Dia perlu menghadirkan hatinya kepada perintah Allah tersebut. Maka inilah golongan yang akan disebut sebagai khusyuk. Pahala melakukan ketaatan adalah pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pahala bersabar dalam melakukan ketaatan ia jauh lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ramai orang boleh berpuasa, tetapi tidak ramai yang benar-benar bersabar dalam berpuasanya daripada melanggar perintah Allah. Jadi tuan-tuan, di sini kita belajar sesuatu yang sangat mahal daripada guru besar kita Nabi Allah Ismail alaihi salam, iaitulah sebagai seorang Muslim kita perlu bersabar dalam melakukan ketaatan, bukan sekadar melakukan ketaatan. Kerana wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong dengan Allah. Bila kita solat, kita minta tolong dengan Allah. Tetapi solat kamu kena ada unsur sabar terlebih dahulu. Ya benar, kita kena jaga 13 rukun. Tetapi yang lebih penting daripada itu, Allah sebut sabar terlebih dahulu. Kena utamakan khusyuk itu terlebih dahulu. Jangan diganggu oleh sebarang bisikan syaitan. Ini erti sebenar menjadi Muslim, insya-Allah. Jadi kita akan sambung lagi pada masa akan datang, insya-Allah, pada babak yang terakhir, babak yang jauh lebih kritikal, genting, iaitulah babak pada ayat 103 sehinggalah 105, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.